Okey, kita teruskan dengan cara pengiraan untuk julat, variance dan sisi hampir awal bagi data tak terkumpul dengan data terkumpul. Okey, so kita tengok kepada julat. So, macam mana nak kira julat untuk data tak terkumpul? Contoh awak ada data 1, 5, 9, 17, 26. So, macam mana nak kira julat untuk data tak terkumpul yang macam ni? So, awak kena ambil cerapan terbesar tolak dengan cerapan terkecil. Maksud cerapan terbesar ni, nilai data awak tu. Nilai data. So, nilai data awak ni. So, awak kena tengok mana yang paling besar, mana yang paling kecil. So, nak cari julat, dia kena yang paling besar tolak yang paling kecil. So, awak cari yang paling besar dia. So, kat sini besar 26. Yang paling kecil adalah 1. So, 26 kena tolak dengan 1. So, awak akan dapat sama dengan 25. So, jawapan awak bagi yang data tak terkumpul ni adalah 25. Okey. So, teruskan kepada data terkumpul. Okey, untuk data terkumpul, dia konsep yang sama. Cuma beza sikit daripada... saya baiki kat sini. So, beza sikit dengan data tak terkumpul di mana dia ada selang kelas. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 untuk setiap selang kelas untuk kelas dia tu. So, nak kira dia adalah awak memerlukan sempadan atas bagi kelas terbesar dengan sempadan bawah bagi kelas terkecil. Maksudnya yang memula kena cari adalah kelas terbesar dan kelas terkecil. Lepas awak dapat kelas terbesar tu, awak kena cari apa sempadan atas dia. So, untuk kelas terkecil, kena cari apa sempadan bawah dia. So, macam mana nak kira ni? Kita tengok kepada contoh yang kita ada dalam lecture note ni. So, kat sini, yang contoh markah ni, awak kena cari dulu yang mana satu kelas terbesar dengan kelas terkecil. So, kelas terbesar kita adalah 9 hingga 10. Kelas terbesar. So, cari kelas terkecil yang ni. Okey. Lepas tu macam mana nak cari julat? So, sekarang ni dia suruh kita cari dulu. Nak kira julat, kita kena tahu sempadan atas bagi kelas terbesar. So, yang ni dia nak sempadan atas. Yang kelas terkecil punya, dia nak sempadan bawah. So, sempadan bawah dia adalah kat sini dan berapa dia punya ni? 0.5. Yang dekat bawah ni 10 adalah sempadan atas dia. Okey, saya ulang balik kat sini. So, sekarang dah dapat kelas sempadan bawah kelas terkecil adalah sama dengan 0.5. So, awak kena cari kelas terbesar, sempadan atas bagi kelas terbesar awak. So, sempadan atas dia duduk kat sini sebab kat sini adalah dia punya sempadan bawah. So, kat sini adalah dia punya sempadan atas. So, apa sempadan atas dia adalah 10.5. So, nak kira julat macam mana? Julat sama dengan 10.5 tolak dengan 0.5. So, awak akan dapat 10. So, kat sini julat awak adalah sama dengan 10. Okey, so lepas dah teruskan untuk julat, kita pergi kepada variance pula. So, variance untuk data tak terkumpul, dia ada dua jenis, untuk sampel dengan populasi. So, simbol untuk sampel adalah S kuasa 2. Yang ni adalah saya tengok nama simbol dia apa? Sigma ke apa? Bukan delta, sigma kot. Saya tak ingat. Nanti saya bagi tahu balik apa dia punya simbol tu. So, macam mana nak cari? Kita just tak perlu panggil lah nak dia punya simbol. Just panggil variance saja. Cuma awak kena ingat variance dia punya simbol macam ni. Okay. So, sekarang ni apa beza sampel dengan populasi? Formula dia lebih kurang je, cuma yang sampel punya, bila awak masukkan formula awak, bila awak nak kira, awak kena bahagikan. Nak bahagi tu untuk sampel, dia kena ada N tolak 1. N tolak 1 ni apa? N ni adalah jumlah data awak. Contoh kalau tengok yang dekat atas awak ni, jumlah data awak adalah sama dengan 5. Awak ada 5 kan? So, kalau guna variance untuk sampel, awak kena buat 5 tolak dengan 1. N ni adalah jumlah data awak. So, kalau yang populasi punya, awak tak perlu tolak dengan 1. Awak just letak 5 sahaja. Okay.
So macam mana lah nak kira dia? Nak kira ni adalah simbol ni adalah sigma. Kita panggil sigma. Simbol ni. Apa kerja dia? Kerja dia adalah kita kena buat hasil tambah bagi yang dibagi kat sini. Hasil tambah ni. So apa X ni? X ni adalah setiap data awak. So data ni 1, 5, 9, 17, 26. X tu. So kita kena buat satu-satu. So X yang ada tanda baris dekat atas tu, yang ada macam tolak dekat atas tu, dash dekat atas tu, kita panggil sebagai X bar. X bar tu adalah min. Min ni boleh tengok simbol dia sama dengan min kat sini. Okay. So awak kena cari dulu min bagi yang awak ada dekat atas ni. Yang ni awak cari dulu min. 1 tambah 5 tambah 9 tambah 17 tambah 26. Awak buka kalkulator, awak kira 6 bahagi dengan 5. Sekejap awak akan dapat dia punya min 11.6. So sekarang ni macam mana nak kira? Lepas awak dapat tu, awak kira je. So macam mana nak kira dia? Okay, so tengok saya awak kena tengok balik saya terangkan. So kat sini cakap X tolak dengan min kuasa 2 kan. Lepas tu dia letak pula hasil tambah ni. So cara nak kira dia adalah X kita yang pertama adalah 1 tolak dengan 11.6. Lepas tu awak kena kuasakan 2. So saya tunjuk kat sini. Mula-mula nak cari variance X kita yang pertama adalah 1 tolak dengan min kita kat sini 11.6. Awak tutup kurungan. Lepas awak kuasa 2. Lepas awak tambahkan dengan 5 tolak 11.6 iaitu min kita kuasa 2. Lepas awak tambah 9 tolak dengan 11.6. Kuasa 2 tambah 17 tolak dengan 11.6. Kat sini min kita kuasa 2 tambah dengan 26 tolak dengan 11.6 kuasa 2. Lepas tu awak bahagi dengan N tolak 1. N tolak 1 ni adalah 4. Sebabnya bilangan awak kan 5. So 5 tolak 1. So awak kira kalkulator dapat berapa. Mula kira dulu yang atas ni. Lepas tu baru awak bahagi dengan 4. So ni kalau soalan awak dibagi tahu yang data awak ni adalah sampel. Kalau dibagi tahu data awak populasi, cara yang sama juga. Awak kena kira min, awak kena ada data dia. Awak just dekat bawah ni, awak tak perlu letak tolak dengan 1. Just 5 sahaja. So awak kira macam biasa pakai kalkulator. So ni untuk data tak terkumpul. So kebiasaannya soalan yang saya bagi adalah berkait dengan populasi. So awak tak perlu tolak dengan 1. Okey. So sekarang kita tengok kepada variance untuk data terkumpul. So beza kat sini untuk data terkumpul dia ada selang kelas kan. So dekat sini dia bukan data biasa je. Kat sini kita kena cara yang sama, konsep yang sama, cuma awak kena guna kat sini adalah titik tengah dia. Tadi kita tolak 1 tolak dengan 11.6 kan. Lepas tu 5 tolak 11.6, 9.11.6. So sekarang ni untuk data terkumpul dia ada kelas, selang kelas. Kita tak tahu berapa setiap data dia tu. Sebab tu kita kena cari titik tengah bagi selang kelas tu. Macam 1 hingga 2 kita cari titik tengah dia. 3 hingga 4 cari titik tengah dia supaya kita boleh tolak dengan min dia. Tolak dengan min dia. Lepas tu kita buat kuasa 2. Lepas tu darab dengan frekuensi dia. Lepas tu bahagi dengan
N tolak 1. N ni di mana N ni adalah jumlah dia. Kalau yang populasi punya formula yang sama juga, cuma tak perlu tolak dengan 1. Okay, so macam mana nak tengok yang ni? Kita pergi dekat contoh untuk salah satu kampung kat sini. Okay, so saya clean dulu jap. Okay, so formula untuk variance sekejap saya lama sikit tulis. Okay, so kat sini mula apa yang kena cari adalah titik tengah dia. So cari titik tengah. Titik tengah adalah kosong. Sorry. Untuk table kita cari titik tengah untuk setiap selang kelas ni. So yang ni adalah 1.5, yang ni 3.5, 5.5, 7.5, 9.5. So ada dapat titik tengah dia. So setiap titik tengah ni kena tolak dengan min. So macam mana cari min? Awak guna formula yang kita dah tengok sebelum ni lah. So apa min dia? Min yang kita ada adalah, sekejap. So kira calculator dulu berapa min dia. Untuk video yang sebelum ni saya dah tunjuk dah macam mana nak kira min dia. Sekejap. 35 11. Okey, 7.5 10. Ni awak boleh tekan calculator kalau nak cari min tu. Kalau soalan dah ada min, so awak tak perlu kira lagi lah min tu. Awak just ambil je min yang awak dah ada tu. Dengan 50. So min awak sama dengan 5.1. Okay, so dah ada min sama dengan 5.1. Awak simpan. Saya letak kat atas ni. So, macam mana nak buat dia punya formula? Jadi sekarang ni dia cakap X kena tolak dengan min. So, 1.5 tolak dengan min, iaitu 5.1. Awak tutup kurungan kuasa 2. Kiranya awak kena tolak 1.5 tolak 5.1. Awak akan dapat 0.29. So 0.29 tu awak darab dengan kuasa 2. Macam tu. So sama juga yang kat bawah ni. Awak kena buat 3.5 tolak 5.1 kuasa 2. Lepas tu 5.5 tolak dengan 5.1 kuasa 2. 7.5 tolak 5.1 kuasa 2. Ni 9.5 tolak 5.1 kuasa 2. So awak dapat dia punya ni. Berapa dia punya jumlah ni kat sini. Awak kena kira-kira contoh awak dapat berapa nilai dia. Jom, senang cerita saya kira je terus. So kat sini saya akan dapat 0.09. Lepas tu 3.5 tolak 5.1 dapat 2.56. Yang ni dapat 0.16. Jangan 2.5 tolak 5.1. Ni 5.76. 9.5 tolak dengan 5.1 kuasa 2. Awak kira kalkulator tau. 19.36. So, awak dapat yang ni. Awak baru settle kat sini. Sekarang ni awak nampak tak ada F dekat formula dia. So, apa maksud F tu? F tu awak kena darab dengan kekerapan. Setiap kekerapan yang ada. So, maksudnya awak dapat 0.9 tadi darab dengan 7. Dapat berapa?
Lepas tu yang 2.56 tu darab dengan 7 dapat darab dengan 12 kekerapan yang untuk selang kelas tu. Lepas tu 0.16 ni kena darab dengan 18, 5.76 darab dengan 10, 19.36 darab dengan 3. So macam mana nak buat? Guna buat macam ni. Tadi awak dah dapat 0.9 0.9 darab dengan 7. Lepas tu awak kena tambah 2.56 darab dengan 12 tambah dengan 0.16 darab dengan 18 tambah dengan 5.76 darab dengan 10 tambah dengan 19.36 darab dengan 3. So bahagi dengan N ataupun N tolak 1. So tengok kalau soalan awak soalan populasi, kita guna N iaitu 50 je. Kalau N tolak 1, 50 tolak 1 iaitu 49. So yang ni okey. So awak kira lah yang berapa dapat kat sini, yang ni dapat berapa, yang ni dapat berapa, yang ni dapat berapa, yang ni dapat berapa. Kemudian awak tambah semua tu, lepas tu baru awak bahagi 50 atau 49. So awak dapatlah jawapan dia berapa. So macam tu cara nak kira variance. Okey. So kita teruskan untuk pengiraan bagi sisihan piawai. So sisihan piawai senang je. Awak dah dapat value kat sini. Kira awak dah kira awak dapat satu nilai kat sini kan untuk variance tadi tu. So awak dapat variance berapa kat sini pun awak dapat juga variance dia berapa. So yang awak dapat variance ni senang je, awak just punca kuasa 2 kan dia sahaja. Punca kuasa je. Yang variance, contoh variance yang awak dapat, saya bagi contoh je ni ya. 9.823. So nak cari sisihan piawai dia, kena guna punca kuasa, ya Allah. Punca kuasa 9.823. So kira calculator 9.823. So akan dapat 3.134. So ni adalah awak punya sisihan piawai. Okey, itu sahaja. Untuk data tak terkumpul dengan data terkumpul sama sahaja dia punya contoh. So setakat tu saja untuk video ni. Yang pasal penerangan berkaitan dengan cara nak kira sampai sisihan piawai, saya akan teruskan dengan video yang seterusnya. Yes.